Selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan sekerja saya dan penonton channel ini. Nama saya Siti Nafazrin, anak perempuan Bahar. Saya merupakan ketua kumpulan 2. Dengan ini, kami ingin membentangkan sejenis penyakit yang digelari sebagai pedofilia. Sejak dahulu lagi, pedofilia ini digelar sebagai pedofilia narkotik dan kemudian barulah dikenali sebagai pedofilia pada abad ke-20. Pedofilia ini membawa maksud sebagai keinginan seseorang mengadakan hubungan seksual terhadap kanak-kanak yang berumur 13 tahun ke bawah. Menurut tokoh Siti Fatimah berkata, pedofilia merupakan sejenis gangguan psikiatrik ataupun mental sejak tahun 1984 lagi. Dengan ini, ia juga berkata individu yang mengalami penyakit ini tidak mengira jantina kanak-kanak itu maupun lelaki ataupun perempuan asalkan ia dapat melepaskan nafsunya. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan sekerja saya. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Najmi Solim bin Nur Azmi. Tajuk berikutnya adalah insiden pedofilia yang berlaku di dalam negara Malaysia. Seterusnya adalah insiden yang terjadi di negara Malaysia. Antara insiden yang berlaku dalam negara Malaysia mengenai isu pedofilia ini adalah pada tahun 2015. Pada ketika itu, Sinar Harian telah menggambarkan berita tentang seorang kisah pelajar pintar matematik dari Malaysia, iaitu Nur Fitri Azmin Nordin yang berumur dalam lingkungan 28 tahun yang telah dijatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan. Hal ini dikatakan bertuduh memiliki lebih 30,000 imej dan video lucah kanak-kanak di London, United Kingdom. Pada ketika itu, Mahkamah Southwark Crown menjatuhkan hukuman penjara terhadap penuntut Imperial College di London itu selepas tertuduh mengaku bersalah terhadap 17 pertuduhan. Selain itu, Sinar Harian juga menggambarkan berita berkaitan seorang pedofilia luar negara, iaitu Richard Hackle yang melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Tertuduh merupakan warga Britain dan tertuduh dilaporkan telah melakukan penderaan seksual terhadap kira-kira 200 orang kanak-kanak antara tahun 2006 hingga 2014 di Malaysia. Dengan ini, Richard Hackle telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup selepas mengaku bersalah terhadap 71 pertuduhan. Itu sahaja daripada saya. Insiden selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Syakilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syakilah binti Muhammad. Nombor matrik saya ialah JIT 1120024991. Antara insiden yang seterusnya ialah pada tahun 2007. Rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan kejadian yang menyentuh jiwa, iaitu kisah adik Nurin Jazlin yang ditemui maut dalam keadaan yang sangat mengayat hati. Setelah bedah siasat dijalankan, didapati bahawa pelaku telah memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan mangsa. Hal ini menyebabkan rektum mangsa pecah dan telah dijangkiti kuman. Sejurus dengan itu pula, pada tahun 2019 dikejutkan dengan kejadian pedofilia yang melibatkan seorang warden asrama di sebuah pusat tahfiz di Perlis. Polis telah berjaya memberkas bersalah dan mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 228 tahun dan 42 sebatan terhadap bersalah. Dengan ini, masalah pedofilia ini bukanlah insiden yang boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan keselamatan dan nyawa kanak-kanak yang berusia 13 tahun dan ke bawah. Oleh itu, ibu bapa
serta masyarakat harus menitik beratkan masalah ini supaya tiada lagi kanak-kanak yang menjadi mangsa keadaan. Mari kita suarakan persoalan kita. Tidakkah kita semua tertanya-tanya, apakah perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi pedofilia? Bagaimana pula pedofilia boleh wujud dalam diri seseorang? Apakah punca atau faktor berlakunya? Punca utama pedofilia berlaku tidak dapat dikenal dengan pasti. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kajian dan teori mengenai pedofilia. Individu tersebut mempunyai gangguan pada otak saraf atau hormon mereka. Perkara ini boleh berlaku melalui faktor persekitaran semasa pranatal, pernah mengalami kecederaan teruk semasa kecil atau mempunyai ibu dengan riwayat psikiatri. Perkara ini boleh merujuk pada persekitaran keluarga atau disfungsi keluarga. Sesetengah kes juga berlaku kerana terdapatnya penderaan seksual dalam keluarga. Hal ini demikian kerana sesetengah kanak-kanak yang mengalami penderaan seksual tidak menyedari diri mereka sedang menjadi mangsa kepada orang yang mereka percayai seperti ibu, bapa atau keluarga. Penderaan ini boleh menyebabkan berlaku keabnormalan kepada otak dan membuatkan mereka merasa layanan tersebut menyeronokkan. Maka terbentuklah keinginan seksual yang tidak normal. Apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan pedofilia? Faktor berlakunya pedofilia boleh kita kaitkan dengan fantasi seksual yang tinggi. Berbagai jenis web pecah yang boleh dilayari termasuklah pornografi terhadap kanak-kanak. Apabila seseorang menjadi ketagihan terhadap bahan porno, ia akan menyebabkan seseorang itu ingin rangsangan yang lebih kuat. Mereka akan memanipulasi dan mengeksploitasi kanak-kanak supaya kanak-kanak patuh dan percaya kepada mereka. Hal ini kerana kanak-kanak merupakan individu yang lemah dan naif. Nampak tak? Mereka menggunakan kanak-kanak yang lemah dan naif menjadikan mereka sebagai alat pemenuhan nafsu mereka. Itu saja dari saya. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Masari. Hai semua. Jadi sekarang ni korang semua dah tahu kan apa itu pedofilia? Jadi sekarang ni saya nak bincangkan berkaitan diagnosis dan ciri-ciri pedofilia. Apa itu diagnosis pedofilia? Ianya bermaksud kriteria-kriteria untuk seseorang individu dikenali sebagai pedofilia, iaitu si pelaku pedofilia ni lah. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau dalam bahasa Inggerisnya World Health Organization WHO, mereka yang boleh dikategorikan sebagai pedofilia mestilah berumur 16 tahun dan ke atas, baik lelaki maupun wanita. Manakala kanak-kanak yang menjadi mangsa pula haruslah berusia 13 tahun atau lebih muda, ataupun kanak-kanak yang dikategorikan sebagai kanak-kanak pra-remaja. Sementara itu, Persatuan Sekretariat Amerika dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi ke-5 turut juga ada menyatakan kriteria-kriteria untuk seseorang individu tersebut dikenali sebagai pedofilia. Iaitu yang pertama, individu perlulah sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan ke atas. Yang kedua pula, individu perlulah mempunyai perasaan rangsangan fantasi atau perasaan seksual yang kuat terhadap kanak-kanak 5 tahun yang lebih kecil ataupun 13 tahun dan ke bawah yang baru sahaja dalam fasa melanjut atau yang sedang menghadapi perubahan akil balik. Seterusnya, yang ketiga pula, individu menghadapi kesukaran untuk memberi tumpuan dan tertekan secara fizikal dan mental terhadap rangsangan dan perasaan seksual terhadap kanak-kanak yang berumur 13 tahun dan ke bawah.
Dan yang keempat pula, individu tersebut hanya boleh dikenali sebagai pedofilia jika ianya melebihi selepas 6 bulan. Sebab apa? Sebab kalau selepas 6 bulan tersebut, individu tersebut masih mempunyai rangsangan berulang iaitu dorongan untuk melakukan hubungan seks dengan kanak-kanak berusia 13 tahun dan ke bawah. Saya ada info tambahan untuk awak semua. Ada dua jenis pelaku pedofilia, iaitu jenis pelaku eksklusif dan bukan eksklusif. Jenis pelaku eksklusif ni adalah jenis pelaku pedofilia yang sebenar lah. Jenis pelaku eksklusif ni, diorang tertarik secara seksual hanya kepada kanak-kanak dan diorang langsung tidak merasa terangsang pun dengan orang dewasa ataupun rakan seusia dengannya. Manakala pelaku pedofilia tidak eksklusif pula, mereka tertarik secara seksual kepada kanak-kanak dan orang dewasa. Jadi, sama-samalah kita anti pedofilia. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Kasturi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai ciri-ciri pedofilia. Saya Kasturi Shanmuganandan ingin membentangkan ciri-ciri pedofilia. Sudah terang lagi bersulut ciri-ciri individu yang menghadapi gangguan pedofilia mempunyai fantasi yang tinggi untuk melakukan perlakuan seksual terhadap kanak-kanak berusia 13 tahun ke bawah. Ini kerana seseorang mengalami gangguan pedofilia menggunakan video lucu yang biasa saja. Hal ini juga perasaan ini mencuba dalam diri seorang pedofilia sangat tinggi. Ini melakukan sentiasa berimajinasi secara negatif, maka dengan ini menyebabkan mereka nampak tertaksub terhadap kanak-kanak. Ciri-ciri yang lain ialah berpendapat bahawa perasaan dan rangsangan seksual terhadap kanak-kanak 13 tahun ke bawah adalah normal. Ini kerana intelek atau tahap pemikiran seorang pedofilia sudah terjejas. Contohnya, tahap IQ yang rendah, ketidakseimbangan hormon, kurang ketinggian fizikal dan mempunyai kebarangkalian tinggi menghadapi kecederaan kepala sewaktu kecil. Seterusnya, mempunyai keinginan seksual untuk melihat kanak-kanak bertingkah laku seksual. Contohnya, keadaan kanak-kanak tidak berpakaian. Ini akan membolehkan nafsu pedofilia terangsang. Hayat sekali, ciri-ciri individu tersebut juga untuk mendukung maupun membenarkan kanak-kanak untuk duduk di atas riba. Ini mendapat sentuhan fizikal di bahagian pelvis atau kemaluan kanak-kanak. Perkara ini akan menyebabkan pedofilia tersebut lebih teruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Ismail binti Abdullah. Nombor DID saya ialah DID 1120023770. Ini ingin menerangkan kesan pedofilia kepada kanak-kanak. Perasaan seksual terhadap kanak-kanak merupakan satu bentuk kekerasan yang boleh mengancam hak asasi kanak-kanak. Seksual kanak-kanak merupakan satu kekerasan yang boleh mengancam keselamatan dan juga hak asasi seorang kanak-kanak. Isu-isu yang tercetus dari perbuatan pedofilia memberi kesan yang mendalam pada mangsa tersebut. Ialah kanak-kanak akan mengalami trauma dan emosi yang terlalu lama. Ia meninggalkan kesan yang mendalam kepada kanak-kanak, di mana kanak-kanak tersebut akan mengalami kecederaan fizikal dan juga kecederaan mental. Dan apakah kesannya? Sebagai contoh, mangsa pedofilia akan mengalami kemurungan, ketakutan dan juga kekeliruan, di mana mereka akan merasa malu untuk menghadapi orang luar ketika mereka di luar. Baiklah, kesan yang kedua ialah mangsa-mangsa pedofilia akan mengalami hilang hala tuju serta keyakinan diri dalam diri mereka dan telah mengakibatkan mereka berasa tekanan dan juga depres. Ketiga ialah mangsa pedofilia mengalami perubahan sikap dari segi tingkah laku mereka, iaitu mereka akan sering murung dan juga selalu menyendiri. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Ain binti Zulkifli dan saya dari kos Diploma Pembantu Perubatan. Semestinya anda telah mengetahui tentang kesan isu pedofilia dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang usulan untuk pencegahan isu pedofilia. Masih korang pelik kan perkataan usulan itu apa? Usulan itu adalah sama maksud dengan cara-cara tau. Yang pertama,
pertama, cara-cara untuk mencegah isu pedofilia adalah ibu bapa atau penjaga perlu mengajar anak-anak mengenali anggota badan dengan nama yang sebenar dan terutamanya tempat kemaluan, kerana anggota itu amat penting untuk mereka ketahui. Seterusnya, anak-anak juga perlu tahu sempadan sentuhan dengan orang yang tidak dikenali, seperti sentuhan dari kulit ke kulit. Di samping itu, pihak kerajaan juga perlu menguatkuasakan undang-undang bagi isu pedofilia ini untuk tidak ramai lagi menjadi mangsa pedofilia. Mereka juga berperanan untuk menjatuhkan hukuman kepada pemangsa supaya tidak mengulangi perkara yang sama. Dengan ini, mereka akan insaf dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Wajarnya, orang-orang terdekat seperti ibu bapa atau penjaga perlu mengambil peranan yang penting supaya anak-anak tidak terjebak dengan isu pedofilia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, nama saya Abraham. Dan saya membuat diploma in medical assistant. Tajuk saya hari ini adalah pasal kesimpulan pedofilia. Cara kesimpulannya, istilah pedofilia bukan sahaja digunakan bagi mendefinisikan tarikan atau rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Malah istilah pedofilia juga sering digunakan dalam penguatkuasa perundangan untuk merujuk kepada pelaku seksual terhadap mangsa bawah umur. Antaranya seperti penderaan seksual kanak-kanak, merogol kanak-kanak di bawah umur, pornografi kanak-kanak, child grooming, stalking dan pendedahan tidak bermoral berkaitan kanak-kanak. Pedofilia merupakan satu kegiatan jenayah yang boleh dihukum serta dipenjara di bawah Undang-Undang Kerajaan Malaysia. Menurut SETO 2009, tiada kajian atau bukti yang membuktikan bahawa pedofilia boleh diubah. Sebaliknya, intervensi yang dibentuk adalah untuk meningkatkan kawalan terhadap rangsangan seksual, mengurangkan keinginan seks atau kemahiran pengurusan diri kepada individu yang bermotivasi untuk mengelakkan tindakan terhadap tarikan seksual mereka. Oleh itu, program pendidikan seks perlu dilaksanakan di sekolah secara seragam. Di samping perlu memahami bahawa pendidikan seksual bukan untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti seksual, namun untuk memberikan pendedahan awal mengenai salah laku seksual kepada kanak-kanak agar mereka dapat menjaga keselamatan diri mereka.